Kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Assalamualaikum. Sekejap. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Nama saya Putri Julia Nabila binti Amran. Hari ini, saya dan rakan-rakan saya akan menjelaskan dan membentangkan tentang COVID-19 bukan hanya isu kesihatan, tetapi melibatkan isu kemanusiaan dan hakikat keinsanan. Yang anda lihat pada awal video tadi, negara kita telah dilanda oleh wabak baru iaitu Novel Coronavirus 19 atau lebih dikenali sebagai COVID-19. Dan wabak ini juga tersebar secara besar-besaran di seluruh dunia. Apa sebenarnya COVID-19 ini? COVID-19 adalah virus, sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. Terdapat beberapa jenis coronavirus seperti SARS dan MERS-CoV. Virus COVID-19 ini dikesan pada Disember 2019 di bandar Wuhan, China. WHO atau World Health Organization isytihar darurat kerana wabak ini telah mengakibatkan kematian ribuan orang di seluruh dunia. Berikut adalah jumlah kes di seluruh dunia yang disahkan hingga saat ini adalah lebih daripada 8 juta orang dan negara Amerika berada di tangga pertama mencatatkan jumlah kes dan angka kematian yang paling banyak berturut-turut. Dan di Asia Tenggara, Singapura merupakan tangga pertama mencatatkan kes yang paling banyak iaitu lebih daripada 39,000. Bagaimanakah COVID-19 merebak? Cara penularan COVID-19 daripada individu kepada individu yang lain adalah melalui titisan dari hidung, mulut yang tersebar apabila seseorang yang dijangkiti COVID-19 batuk ataupun bersin. Titisan ini akan merentasi objek dan permukaan yang di sekelilingnya. Orang lain kemudian mendapat jangkitan COVID-19 dengan menyentuh objek atau permukaan ini, kemudian menyentuh mata, hidung atau mulutnya. Seseorang itu juga boleh dijangkiti COVID-19 jika mereka berada dekat dengan pesakit COVID-19 yang batuk atau sesama atau melepaskan titisan. Itulah sebab dan pentingnya untuk mengekalkan jarak lebih dari 1 meter dari orang yang sakit. Lalu, apa kaitan isu kemanusiaan dan hakikat insan pada wabak ini? Kata kemanusiaan berasal daripada humanitas iaitu bahasa Latin, iaitu sifat manusia, kebaikan manusia. Kemanusiaan merangkumi semua manusia, tetapi ia dapat merujuk kepada perasaan baik yang sering dimiliki manusia antara satu sama lain, iaitu iman kita terhadap kemanusiaan. Kemanusiaan berkait rapat dengan hak kebebasan seperti yang kita sedia maklum. Pada 18 Mac 2020, kerajaan telah mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan atau lebih dikenali sebagai PKP yang mana telah menyekat hak kebebasan rakyat untuk bergerak, namun ia demi kebaikan bersama. Namun di sisi lainnya, kita terus diperlihatkan sikap ketidakmanusiaan yang mana betapa rumitnya dan degilnya manusia untuk diuruskan ketika krisis kesihatan melanda kita. Sikap tidak peduli, sambil lewa, degil dan meremehkan sering menjadi perkara yang lazim diperkatakan dalam menangani wabak ini. Sebab
masa kritikal sebegini, ujian wabak itu bukanlah kepada siapsiagaan sistem dan institusi kerajaan negara, tetapi kepada manusia itu sendiri. Dengan segala macam platform dan saluran maklumat siap dengan grafik dan gambar yang dahsyat serta menggerunkan, pun masih tidak melenturkan jiwa manusia supaya lebih prihatin. Kalau mereka peka sekalipun, ramai pula yang culas dan mendahulukan kepentingan diri sendiri. Sebagai contoh, di USA hampir berjaya memerangi wabak ini. Sikap rakyat membuat pembelian barangan secara mendadak mengakibatkan jumlah kes COVID-19 naik mendadak yang sebelum ini hampir pulih. Di Malaysia pula, ada yang sanggup tidak bekerjasama dengan kerajaan membuat saringan kesihatan walaupun sudah menyaksikan kematian rakan sejemaah seusai pulang perhimpunan bersama. Ada yang sanggup lari dari hospital walaupun disahkan positif COVID-19. Lebih parah, masih ada yang berkenduri kendara sekampung tanpa rasa takut ke atas keselamatan masing-masing, akhirnya membawa padah dan menyusahkan semua pihak. Elok-elok PKP terus dapat perintah kawalan pergerakan diperketatkan, yang sudah pastinya akan lebih menyulitkan kehidupan harian yang sudah sedia kala sukar. COVID-19 ini sebenarnya adalah ujian kepada kemanusiaan. Kita sebenarnya diuji oleh Tuhan daripada pelbagai sifat kemanusiaan, kesabaran, prihatin, empati dan sebagainya. Baik golongan elit, pertengahan dan bawahan. Semua. Tuhan uji kita agar mampu keluar daripada masalah ini dan menjadi sebaik-baik insan. Penularan pandemik COVID-19 ini telah memberi impak yang besar terhadap dunia, termasuk di negara kita Malaysia dan juga negara-negara lain. Ada sesetengah berpendapat bahawa penularan COVID-19 ini akan terus berkekalan hingga 4 ke 5 tahun lamanya sebelum ianya pulih sepenuhnya. Penularan COVID-19 ini telah memberi impak yang besar terhadap negara kita Malaysia dan juga ia telah memberi impak kepada setiap lapisan sosial, termasuklah terhadap individu, masyarakat dan juga negara. Impak penyakit ini terhadap individu jelas dilihat dari segi pengamalan norma kehidupan baharu yang telah diterapkan dalam setiap lapisan masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, pelbagai norma kehidupan baru yang telah diperkenalkan antaranya adalah penjarakan sosial sebanyak 1 meter apabila individu berhadapan dengan individu lain. Yang lepas, individu juga telah disekat untuk merentas negeri untuk mengelakkan penularan COVID-19. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad memerintahkan mereka yang tinggal di tempat yang terkena wabak tidak keluar daripadanya dan mereka yang sihat pula tidak dibenarkan untuk masuk ke tempat yang terkena wabak, dari hadis riwayat Imam Muslim. Seterusnya, norma baharu yang telah diterapkan di kalangan individu adalah budaya berjabat tangan sebelum ini tidak lagi diamalkan, malah digantikan dengan meletakkan tangan di dada sebagai tanda hormat. Selain itu, penggunaan face mask ataupun penutup muka serta pembasmi kuman, hand sanitizer juga diterapkan di kalangan masyarakat. Kebanyakannya pasar raya dan pusat membeli belah tidak membenarkan individu yang tidak memakai penutup mulut untuk masuk ke dalam premis. Ini adalah norma kehidupan yang baharu yang telah diterapkan di kalangan masyarakat dan individu sejak dari bulan Mac yang lalu. Setiap insan di atas muka bumi ini berkeinginan untuk mencari rezeki yang halal di sisi Allah SWT. Dan daripada rezeki yang mereka usahakan ini, mereka akan menggunakan untuk membeli keperluan asas untuk meneruskan kehidupan mereka. Daripada Abu Zar radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT sangat mengasihi hamba-Nya yang mukmin yang berusaha mencari pekerjaan. Ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad. Malangnya, sejak penularan COVID-19, ia telah memberi impak yang sangat besar kepada masyarakat. Seperti yang dilihat di dalam media masa dan juga dari rada akhbar, terdapat banyak isu mengenai
pengangguran yang semakin meningkat hari demi hari. Dan ramai juga individu di Malaysia yang telah hilang mata pencariannya. Berdasarkan laporan statistik utama tenaga buruh di Malaysia, kadar pengangguran di Malaysia telah meningkat dari 3.5% sehingga 5.5%. Ini adalah kesan daripada penularan pandemik COVID-19 yang terus mengancam negara. Baru-baru ini juga telah tular di media sosial mengenai 111 kru, 172 juruterbang dan 50 jurutera di AirAsia telah diberhentikan dan ini telah menyumbang kepada peningkatan kadar pengangguran di Malaysia. Dari sisi pandang ekonomi pula, ekonomi di Malaysia turut mencatat penurunan yang sangat ketara akibat penularan pandemik COVID-19 ini. Banyak juga sektor-sektor yang telah diberhentikan untuk sementara waktu seperti sektor pelancongan, sektor pertanian, sektor perniagaan dan banyak lagi. Menurut Bank Negara Malaysia, PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, telah menghadkan pergerakan domestik dan antarabangsa dan ini telah memberi impak kepada ekonomi negara. Pada ketika negara sedang dilanda dengan gelombang wabak kedua COVID-19 ini, terdapat banyak media-media massa dan individu yang telah mengeluarkan statement yang tidak sahih mengenai punca penularan COVID-19 ini. Tetapi secara umumnya, penyakit ini telah disenaraikan kepada beberapa punca utama yang mengakibatkan penyakit COVID-19 ini menular ke seluruh negara. Pertamanya, penjagaan kebersihan yang tidak dititik beratkan oleh masyarakat dunia dan ini menyebabkan seseorang individu itu mudah untuk terkena jangkitan. Ingatlah Allah SWT sangat menyukai orang yang bersih. Ini dapat dibuktikan lagi di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-222 di mana Allah berfirman, Allah mengasihi orang-orang yang bertaubat dan Allah juga mengasihi orang-orang yang mensucikan diri. Di Malaysia juga, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengingatkan bahawa orang ramai untuk sentiasa memakai penutup muka seperti ini dan juga pembasmi kuman, cecair pembasmi kuman, hand sanitizer setiap kali apabila hendak keluar rumah. Terusnya, pemakanan yang tidak halal dan tidak suci yang telah diamalkan oleh masyarakat Wuhan di China adalah punca utama penularan penyakit COVID-19. Kebanyakan daripada mereka yang dijangkiti penyakit ini mempunyai sejarah telah pergi ke pasar Wuhan, di mana masyarakat di sana menjual pelbagai makanan eksotik. Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO telah menjelaskan bahawa terdapat bukti yang menunjukkan virus ini terdapat pada kelawar yang berada di China. Namun masih tidak jelas bagaimana ia boleh berpindah spesies lalu menjangkiti manusia. Akhir sekali adalah sifat manusia yang mementingkan diri sendiri adalah salah satu faktor yang menyebabkan penularan penyakit ini. Contohnya di negara Britain, punca utama penularan penyakit COVID-19 ini adalah dengan kehadiran penonton-penonton bola sepak dari Itali yang datang ke negara Britain untuk menonton perlawanan bola sepak. Satu penyelidikan telah dibuat oleh kerajaan Britain di mana sebanyak 1,300 virus COVID-19 ini telah diimport dari negara Itali. Manakala hanya 0.08% sahaja adalah disebabkan oleh rakyat Britain itu sendiri yang telah melancong ke negara China. Ini yang menyebabkan bermulanya pandemik COVID-19 di negara Britain. Ketika pengisytiharan Sekatan Rentas Negeri, terdapat segelintir masyarakat yang bersifat bagai inau dalam beluka yang melepaskan pucuk masing-masing, di mana mereka sanggup merentas negeri dan mereka telah diarahkan untuk berpatah balik. Ini boleh dilihat dari statistik yang telah dikeluarkan oleh pihak Polis Diraja Malaysia PDRM, iaitu 3 negeri telah mencatatkan jumlah rentas negeri yang tertinggi, iaitu Melaka, Pulau Pinang dan juga Perak. Apa tindakan yang perlu diambil ya?
Jangan bimbang, saya akan jelaskannya. Antara cadangan-cadangan yang boleh menyelesaikan isu ini adalah: pertama, pemimpin haruslah bersikap tidak zalim. Zalim dalam erti kata menganiaya rakyat dengan membiarkan mereka hidup dalam kesusahan tanpa memberikan bantuan yang mereka berhak sepatutnya untuk dapatkan. Sebagai contoh, pemimpin bolehlah melakukan aktiviti seperti ziarah ke rumah ataupun tempat rakyat mereka yang mengalami kemiskinan untuk menghulurkan bantuan. Secara tidak langsung, aktiviti ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas kepada mereka tentang cara hidup rakyat mereka yang dalam kesusahan. Yang kedua, pemimpin haruslah bersikap adil kepada semua rakyat, tidak kira yang miskin atau kaya, yang berpangkat atau tidak. Sebagai contoh, pemimpin berlaku adil dalam memberikan bantuan dalam bentuk kewangan ataupun barangan dalam jumlah yang sama. Kesannya, tidak akan ada rakyat yang tercicir daripada menikmati kemajuan seperti teknologi dan pendidikan kerana mereka sudah diberikan bantuan oleh pemimpin. Yang ketiga, rakyat perlu berusaha untuk bersatu padu hidup dalam keadaan harmoni. Keharmonian boleh diwujudkan jika setiap individu dalam masyarakat itu sendiri mempunyai sikap toleransi, bekerjasama dan saling bantu-membantu dalam menyelesaikan isu atau masalah yang berlaku. Tanpa keharmonian dalam hidup bermasyarakat, pasti akan ada banyak isu dan masalah yang timbul seperti isu perkauman, konflik budaya dan gaya hidup. Contohnya seperti isu perkauman yang dihadapi oleh etnik Rohingya. Yang keempat adalah seseorang individu itu sendiri perlulah berusaha dengan lebih keras untuk mengubah nasib dan kehidupan mereka ke arah yang lebih baik. Kehidupan yang baik akan memberikan manfaat yang baik kepada diri. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum, melainkan mereka mengubahnya sendiri. Sebagai contoh, seseorang individu itu perlulah berusaha untuk belajar dengan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, agar ilmu tersebut dapat digunakan dalam aktiviti seharian maupun ketika mencari pekerjaan. Seterusnya, rakan saya akan menjelaskan dengan lebih lanjut tentang etika dan... Terima kasih Murshidah atas penjelasan tadi. Selanjutnya, kita teruskan dengan moral dan etika. Moral dan etika manusia pada zaman kini adalah sebagai panduan hidup seseorang manusia. Etika merupakan cerminan berkaitan dengan perbuatan dan perilaku manusia. Moral adalah ajaran tentang baik buruknya perbuatan, perilaku dan akhlak yang dimiliki semua orang. Sejak pengisytiharaan oleh Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menyebabkan masyarakat menyalah tafsirkan bahawa di negara kita mengalami situasi yang sama seperti di China. Di China, mereka diisytiharkan perintah berkurung yang sering didengari iaitu lockdown, dan sesetengah warga sosial menyalahartikan dengan hanya membaca tajuk utama berita tanpa mengenal artinya dengan lebih lanjut. Lantaran itu, ada juga yang membuat infografik salah mengenai lockdown di Malaysia dan sebarkannya di khalayak ramai melalui media sosial tanpa memikirkan akan kesannya. Jadi, apa yang berlaku? Ini menunjukkan bahawa etika penggunaan media sosial telah disalahgunakan dan ada juga segelintir insan yang tidak bermoral untuk kepentingan dirinya, berlumba-lumba untuk menyebarkan maklumat yang tidak sahih dan telah menyebabkan seseorang individu berasa panik dan cemas, turut tempias juga kepada masyarakat sekeliling. Seterusnya, kita dapat melihat bahawa pihak kerajaan dan NGO telah menjalankan tanggungjawab yang sewajarnya dengan memberikan sumbangan dan bantuan kepada insan yang memerlukannya. Terdapat juga insan yang berhati mulia seperti Ustaz Levinio dan para artis tempatan juga bertukus lumus turun padang untuk menyalurkan bantuan kepada insan yang menghadapi krisis kewangan ketika wabak pandemik ini. Perlakuan yang bermoral ini bukan sahaja telah meringankan nasib mereka, tetapi telah mendidik insan yang berkemampuan di luar sana dan melatih anak-anak agar beretika dan mengamalkan sikap yang bermoral ini, iaitu saling tolong-menolong, bertimbang rasa, prihatin dan nilai-nilai moral yang lain. Ini dapat dinyatakan dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah
sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Surah Al-Ma'idah ayat 2. Antara nilai murni yang boleh diterapkan ketika berhadapan wabak pandemik. Pertama, kita sebagai insan yang berperi kemanusiaan haruslah menghormati para petugas barisan hadapan yang sanggup berkorban nyawa dan bertukus lumus dalam menangani penularan virus ini. Dan yang kedua, pada waktu pandemik ini, kita sebagai umat Islam seharusnya bersyukur atas segala ujian yang diberi olehnya. Kerana daripada itu, kemanisannya kita dapat mengeratkan hubungan silaturahim sesama insan yang mana dahulu renggang. Sebagai contoh, ketua keluarga seringkali terlalu sibuk untuk mencari sesuap nasi untuk keluarga dan nafkah bagi isteri sehingga tiada masa bersama untuk isteri dan anak-anak. Secara tidak langsung, mereka dapat meluangkan masa bersama insan yang tersayang. Ingatlah, masih ada insan berhati mulia yang wajib kita angkat sebagai contoh tauladan. Kita ucapkan terima kasih dan tabik buat petugas barisan hadapan yang memperlihatkan nilai kemanusiaan yang sangat tinggi ketika mana ia sangat-sangat diperlukan. Mulanya, COVID-19 bukan sahaja penyakit yang mengancam nyawa, tetapi kita boleh lihat penyakit ini dari sisi pandang yang positif di mana ia memberi banyak pengajaran dan iktibar yang boleh dipelajari. Dan ini juga dapat memupuk lagi sifat prihatin dan tanggungjawab dalam diri individu, masyarakat dan negara. Oleh itu, marilah sama-sama kita putuskan rantai COVID-19 dan menjadi negara yang bebas COVID.